Kemal tak mai boleh pakai kot. Apa dah? Kalau dalam buku saya ni 78. Dia ada cetakan baru, cetakan lama. Cetakan baru dia 77 kurang. Mat tamkin nombor 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Taib. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Azza wa Jalla, kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ni. Dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah Ta'ala satukan kita beramai-ramai dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, sebagaimana biasa, sebelum pembacaan Al-Quranul Karim, kita akan berjalan di atas kitab Tajwid Al-Quran. Kita akan berjalan di atas pembelajaran berkenaan dengan Tajwid Al-Quran, Resam Uthmani yang dikarang oleh Haji Abdul Qadir Leong, yang mana pada hari ini kita akan menyambung kembali berkenaan dengan bahagian-bahagian mad. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang sudah kita telah pun selesai berkenaan dengan mad faraq ataupun mad istifham. Mad faraq ataupun mad istifham yang telah kita nyatakan dia ada nama lain, iaitu mad apa? Mad lazim kalimi mutsaqqal. Okey, mad lazim kalimi mutsaqqal ataupun mad lazim kalimi mukhaffaf. Sebab bila ada panjang saja, kalau kita tengoklah pada yang nombor 3 tu, ana, bila kita kena baca panjang macam tu saja, sebenarnya dia bawa maksud adakah sekarang, ataupun Allahu, contohnya maksudnya adakah Allah. Jadi bila hamzah pertama hidup bertemu dengan hamzah kedua mati, maka di sana diletakkan alamatul mad, maka dibaca dengan 6 harakat. Kalau tak dibaca dengan 6 harakat, maka tak nampaklah bentuk perbezaan yang dikatakan mad faraq ni, yang memperbezakan di antara tanya ataupun tak tanya. Sebab kalau kita tengok yang panjang ni, tengok contoh ni, cuba sebut sekali lagi. Allahu, sebut. Saya dengar ada yang tersilap. Dia bukan Allah, bukan macam tu. Dia Allahu. Dia bukan Allahu, salah. So dia Allahu, sebut. Berapa harakat? 6. Nama pun lazim, kelazimannya dibaca 6. Yang bawah dia Az-Zakarain. Yang ni saya dengar ada yang tadi bunyi jelas tak boleh, dia kena gigit lidah. Az-Zakarain. Dan yang terakhir al-ana. Jadi once kita baca panjang macam tu 6 harakat, dia akan membezakan antara soalan dengan bukan soalan. Jadi sebab tu nama dia mad soalan, mad bertanya. Istifham, nak penjelasan. Adakah Allah? Adakah dua jantan? Ataupun adakah sekarang? So, bila kita baca panjang, nampak bentuk soal. Tapi kalau kita baca al-ana, az-zakarain, Allahu, so dia tak jadi soalan. Kita akan sebut Allah itu. Padahal ayat itu nak cerita kepada kita, adakah Allah? Boleh nampak tak? Jadi untuk memperbezakan di antara soalan dengan ayat penyata, maka diletakkan alamatul mad. Yang kita kata macam ombak, macam bulu kening tu, so itu dipanggil alamatul mad. Jadi selesai dekat situ, kalau kita jumpa dalam Quran, bacalah 6
harakat. Dia bukanlah wajib. Dia menjadi kelaziman. Tambah-tambah yang dipegang oleh riwayat Hafs an Asim, maka dibaca dengan 6 harakat. Baik. Kita pergi kepada mat yang berikutnya, iaitu mat tamkin. Cuba sebut. Maksud dia apa? Mat yang tetap. Senang sahaja nak kenal mat tamkin ni. Mat pada huruf ya bersabdu serta baris di bawah yang diikuti dengan huruf ya sebagai huruf mat. Maka bacaan matnya tetap dengan 2 harakat pada ketika bacaannya bersambung dengan huruf yang berikutnya. Maksud dia apa? Ada 2 ya yang saling bertemu dalam satu kalimah. Satunya bersabdu, satu lagi mati ataupun mat asli. Jadi kita cuba sebut sama-sama. Huyyitum Rabbaniyina fil ummiyina wan nabiyina. Jadi cara mudah nak kenal mat tamkin ni, kalau kita nampak ada huruf ya, dia bersabdu, atas kotak ataupun atas longkang ya tu dia ada kepala ya satu lagi. Tapi dekat huyyitum tak ada. Yang selepas tu Rabbaniyin. Nampak tak? Ya, lepas tu ada kepala ya pula dekat atas dia. Jadi kalau jumpa macam tu dalam Al-Quran, maka itu adalah mat apa? Tamkin. Yang ketiga kita nampak fil ummiyina. So kita cara nak baca dia kena tekan. Tak boleh ummiyi tak cukup. Ummiyina. Cuba sebut. Wan nabiyina. Begitu. Okey, nampak? Jadi itu mat apa nama dia tadi? Tamkin. Berapa harakat nak kena baca? 2 dengan keadaan kena tekan. Jangan tak tekan. Saya bawa contoh mudah juga. Kadang-kadang kita dengar ada para imam dia baca iyyaka na'budu. Atas ya tu dah memang jelas ada sabdu. Tapi ada yang tak tekan, menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Persoalan dia, sah ke tak sah solat? Tekan tak tekan tu? Ya tu masalah. Sebab kalau kita buka tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Al-Imam Ibn Kathir, kita boleh jumpa ada pendapat kata kalau tak tekan berubah makna, boleh bawa kepada syirik. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari kami sembah, hanya kepada matahari kami minta tolong, berubah piang. Jadi atas alasan itu, kalau kita pernah buat perangai macam tu, maksudnya kita tak tahu benda tu salah pun, maka hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita boleh bertemu untuk kita angkat darajat. Bukan kita angkat, diangkat darajat. Daripada awam menjadi tuwailib. Maksudnya orang yang meniti tangga mendapatkan ilmu. So kalau orang tanya, Ustaz, habis tu yang lama-lama macam mana? Kalau kita buka muka surat 47, kita boleh jumpalah Allah sebut afallahu amma salaf. Untuk kesilapan kau yang lampau, Allah ampunkan. Tapi kena ada azam lah nak tambah ilmu. Tak boleh dah umur 30, 40, 50, 60 pun kata saya awam. Dia ustaz boleh lah. Dia tak boleh gitu. Sebelum ustaz tu jadi ustaz pun, ataupun digelar ustaz, dia pun awam. Tapi dengan ada azam, kesungguhan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau berazam, tawakal lah. Kan macam kita kan, bersusah payah nak hadir. Kan? Ini antara bentuk tawakal kita. Sebahagian orang dia rasa tawakal tu hanya setakat duduk kat rumah je lah, itulah tawakal. Kan? Tapi kita tidak. Tawakal kita diisi dengan usaha. Okey, selesai dekat situ. Okey, ada apa-apa soalan untuk mat tamkin? Mat tetap ni, saya kira kalau kita jumpa lah perkataan ni dekat dalam Quran, jaranglah orang salah. Betul tak? Tapi kalau ditanya apa nama mat ini, mesti kadang-kadang ada di antara kita yang blur. Jadi pada malam hari ni kita dah jumpalah yang namanya mat tamkin, yang mana ada 2 ya bertemu. Satu ya bersabdu, satu ya mati. Jadi bila ditekan ya yang pertama,
Yang kedua, kita kena panjangkan berapa harakat? Wan nabiyina. Cuba sebut. So kita tak boleh lah baca wan nabiyina. Tak boleh macam tu. Nabiyina. Dia kena ada tekan. Baik, saya selalu bawa tata cara bacaan dalam kelas. Dia sangat berbeza dengan di luar kelas. Sebab bacaan Al-Quran ada berapa jenis? Berapa? 4. Okey. Yang pertama, yang paling cantik bacaan tartil. Tartil itu al-hudu was sakinah. Tenang, perlahan. Al-hudu was sakinah, tartil. Dan Allah sendiri pun perintahkan kalau kita dirikan salat, warattilil Qur'ana tartila. Namun di sana ada yang membahaskan bentuk-bentuk bacaan yang lain yang dinamakan tahqiq. Tahqiq ni maksud dia menekan, menetapkan lagi. Kita datang dalam kelas, yang terbaik adalah tahqiq. So kita nampakkan bunyi-bunyi. Namun ketika kita dah berakhir kelas, kita tiba-tiba nak solat, so kita bacalah kembali kepada tartil. Tapi dalam kelas kita bunyikan so kita dalam kelas lah bunyi macam melampau. Tapi dalam solat kita baca macam biasa je. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukuplah. Tak payah dalam solat pun iyyaka sampai nak keluar tekak tak jadi ya. Wa iyyaka nasta'in. Tak jadilah gitu. Boleh nampak? So tahqiq hanya sesuai dekat dalam kelas. Kemudian dia ada yang ketiga, tadwir. Tadwir di antara tahqiq dan juga tadwir dia di antara tartil dengan hadar yang keempat. Yang keempat nama dia hadar. Hadar ni laju. So tadwir ni dia tak perlahan sangat macam tartil, tak laju sangat macam hadar. Hadar ni dia lebih sesuai untuk orang yang hafal Quran, kemudian dia nak mengulang. Faham tak? Contoh saya kata Syekh Syam sekejap lagi isyak jadi imam contoh kan. So kita pun ada persediaan. So tengah-tengah duduk diam sekejap antara azan ke nak pergi ambil wuduk ke, so mengulang sekejap. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Laju ke tak laju? Buang tajwid ke tak buang tajwid? Tak buang. Boleh nampak? Dia laju tapi tak buang tajwid. Cumanya daripada 4 5 harakat cuma jadi 2. Yang itu ada khilaf lah. Langgar lah. Sebab tu hadar tak sesuai baca dalam salat. Sebab tu Allah bagi isyarat pada kita, yang terbaik dalam solat tartil. Okey, selesai. Okey, jom kita pergi kepada mat yang kelima, iaitu mat ta'zim. Cuba sebut. Mat memperagungkan. Okey. Mat pada perkataan la bererti tidak ketika pertemuannya dengan perkataan ilaha yang terdapat pada kalimah tauhid. Biasanya lah, saya kira kalau kita jumpalah kalimah ataupun ayat dalam Al-Quran la ilaha illallah, kalau saya kata apa hukum mat la ilaha, mesti kita sebut apa? Mat jaiz. Betul tak? Mat jaiz munfasil. Sebab la satu kalimah, hamzah tu satu kalimah, ilaha satu kalimah. Tapi rupa-rupanya ada nama lain untuk perkataan ataupun kalimah la. Kalau berjumpa ilaha, dia ada nama khas. Nama dia mat apa? Ta'zim. Apa maksud ta'zim? Memperagungkan. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah kata, Nabi sebut kepada para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan kalimah itu sebagai ucapan ketika kalian rukuk. Sebab tu time kita rukuk kita sebut subhana rabbiyal azim. Sebab ada perintah Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun wahyu sabbihisma rabbikal a'la, Allah kata Nabi sebut ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ucapan itu dalam sebab tu time kita sujud kita sebut subhana rabbiyal a'la. So ada dalil. Semuanya ada dalil. Baik. Kembali kepada poin ini. Bagi tariqil kamil, membaca mat munfasil dengan kadar mat 2 harakat. Apabila perkataan la dalam kalimat tauhid, ia dibaca 4 harakat.
Menurut Tariq Syatibi daripada riwayat Hafs, ia adalah mad jaiz munfasil yang telah dihuraikan sebelum ini. So ini adalah antara bentuk perbahasan lah. Yang saya kata tadi, kalau saya kata cuba sebutkan hukum bagi la ilaha illahu, mesti ramai di kalangan kita akan sebut mad jaiz munfasil. Kerana ini yang telah dibahaskan menerusi pembacaan kita dalam buku ini dan juga Al-Quran yang berada di samping kita. Memang kalau disebut mad jaiz munfasil pun kita tak akan kata salah. Tapi kalau ada orang yang sebut ni cabang-cabang hukum-hukum mad, so tak jadi isu pun. Kalau Syam kata saya nak pegang mad ta'zim, ya silakan. Kalau abang kata saya nak pegang mad jaiz munfasil, silakan. Sebab yang paling utamanya bukan setakat pada pembacaan, tapi macam mana kita beradaptasi dan beramal dengan ayat Quran yang kita baca sebenarnya. Kadang-kala geng-geng tarannum kan, dia lebih utamakan lagu. Sampaikan tajwid. Mat ni, ataupun yang kita sebut harakat ni, melampau-lampau. Kan, yang sepatutnya kena satu harakat pun silap-silap menjadi 2 ataupun 3. Maksudnya, mereka ni mementingkanlah lagu. Tapi adakah, betul, Nabi sebut zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kamu. Maksudnya, Nabi suruh kita banyakkan membaca Quran dengan jalan yang tepat, betul, bertajwid, tahu waqaf, tahu ibtida. Itu maksud zayyin. Kita tak menolak orang yang bersuara merdu. Sebab ketika Nabi dengar Abu Musa al-Ash'ari baca, Nabi sampai berhenti kat depan rumah dia. Jadi Nabi pun bila waktu subuh Nabi kata apa dekat Abu Musa radhiyallahu anhu, sungguh engkau telah dikurniakan seruling-seruling Daud alaihi salam. Jadi ketika Abu Musa dengar, dia kata, "Ish, kalau aku tahu engkau ada malam tadi wahai Rasul, aku mesti lagi memperbaguskan bacaan aku." Maksudnya, kalau kita memiliki suara yang lunak, merdu, bacalah elok-elok. Jangan kita pergi baca yalah maksud cincai boncai, tak jadilah. Ada pun untuk orang yang memang suara dia Allah Ta'ala tak kurniakan kita panggil apa, kelunakan. Kan? Maksudnya dia cuba kawal setakat mana yang dia mampu. Ada beberapa tempat saya pergi, saya pun terkejut juga kenapa imam itu dipilih. Imam itu dipilih. Atas alasan apa saya tak tahulah, pasal saya orang baru yang datang dijemput untuk kuliah maghrib saja. Tapi memang saya kira setiap kali maghrib dengan isyak memang dia naik lah. Memang dia akan naik lah. Tapi yang yelah, kita mengaji macam ni kan, belajar Quran, belajar tajwid. Tiba-tiba bila dia start saja Bismillahirrahmanirrahim, kita pun aduh mak, takkanlah dalam 8 soft dekat belakang ni kan, tak ada yang lebih. Faham tak? Jadi sebenarnya kan ada dia punya kriteria-kriteria yang Nabi sebut sekali, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kalau nak jadi imam, syarat utama dia kena apa? Paling mahir baca Al-Quran. Jadi silakan. Dia tak berubah makna. Dia tak berubah makna, dia tak buat sampai berdosa, dia tak bawa sampai batal solat. Tapi dia akan bawa istilah tak sedapnya, bawa fitnah lah. Kan? Kena orang seni ke, orang yang meminati vokal ke, once dia baru nak berjinak-jinak dengan agama, kan? Ketika dia masuk masjid, apa bacaan macam ni? Tak sedap didengar, tak enak. Tak naklah semayang kat sini, nampak? Tak naklah semayang dekat sini, menyebabkan orang keluar daripada tempat solat yang mulia tersebut. Sebenarnya tempat solat tak salah. Tapi kerana adanya orang-orang yang once dia baca Quran macam tu, menyebabkan orang kata, aku lagi suka pergi situ. Pasal situ lagi sedap. Sebenarnya sedap tak sedap pun cerita nombor 2, nombor 3. Yang Allah pesan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran didendangkan, start dibacakan, kamu kena dengar, kamu kena diam. Tahu tak kenapa ayat ni turun? Syam, tahu? Bila Allah kata, bila Quran dibacakan, diamlah engkau. Dengarlah sungguh-sungguh. Kenapa pun? Sebab zaman awal-awal dahulu, ketika para sahabat masih tengah solat lagi, ketika sahabat-sahabat mereka lalu, mereka masih boleh bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia boleh cakap. Sebagaimana di awal-awal Tuhan kata, kalau kau tak mabuk, solatlah. Kan? La taqrabus solat wa antum sukara. Syarat dia jangan dekati solat kalau engkau mabuk. Makna katanya masih boleh minum arak di zaman itu.
Makanya sebelum di awal-awal Nabi dakwah, Nabi ajar tentang solat, di kalangan mereka ni angkat takbir pun masih boleh sembang di kalangan mereka. Jadi Allah Ta'ala didik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran didendangkan, kau dengarlah dan kau diamlah. Tapi itulah isunya. Bila ada imam-imam yang begitu, menyebabkan kita sebagai makmum ni kadang-kala dia rasa sesuatu. Azan pun kena sedap. Saya kira lah, banyak je tempat yang saya dengar sedap, tapi tanpa ilmu. Kenapa saya kata tanpa ilmu? Sebab mereka tak gantikan huruf nasab, ataupun yang kita sebut isim kepada huruf inna, anna. Bila asyhadu anna Muhammadan ke Muhammadun? Muhammadar Rasulullah ke Muhammadur Rasulullah? Muhammadur. Nampak dari dua mazhab ni. Mazhab ketiga apa pula? Muhammadan ke Muhammadun, Bun? Jawab. Silakan. Bismillah. Asyhadu anna Muhammadar. Ataupun kalau tak masuk dalam ra tu Muhammadan. Dia mesti jadi dan. Sebab apa? Pasal ada kalimah anna. Sebab tu kita kata ada orang bersuara lunak, azan sedap, tapi dia baca asyhadu anna Muhammadur. Jadi itu yang kita kata, kalau sedap sahaja tanpa ilmu pun tak jadi. Samalah kita macam baca Quran, tarik sampai jawabul jawab. Tahu jawabul jawab? Ni suara otak ni keluar ni, urat kat kening ni. Bunyi itu pun dah nyari-nyari lah, tapi tak tadabbur, tak faham. Bagus. Okey. Sedap. Tak sedap. Betul. Yes. Itulah juga yang kita sebutkan tadi. Ahlan wa marhaban. So macam tu. Kena bijak-bijak lah. Satu lagi, tolong dengar baik-baik. Dalam bab azan juga, kalau sampai bab qomat, kadang kala anak duk dengar, bukanlah dekat sini lah, kat luar lah. Bila dia qomat, okey, dia dah pegang mic kan, soft dia sebut. Tak apalah, benda tu tak ada pun dalam sunnah. Cukup dia setakat bunyikan, dia bismillah pun dah okey dah. Kemudian dia sebut macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang betul Allahu Akbaru ke Allahu Akbaro? Nampak tak? Benda-benda ni yang kita kata tadi, kalau sedap sekali pun tanpa ilmu, maka dia akan jadi lompong dan kita panggil cacat. Yang sepatutnya adalah Allahu Akbaru. Allahu Akbarullahu Akbar. Mubtada dengan khabar. So dia ni dua-dua mati, apa kita panggil dhammah zahirah. Dia tak boleh baca Allahu Akbaro. Tapi ada orang baca macam tu. Nampak perasan tak? Syarul kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tak betul, banyak benda tak tepat. Okey, kita kat situ je lah. Panjang lagi ni. Okey, jom kita pergi kepada contohnya. La ilaha illallah. Sebut. Taib. Jadi kalau kita perasan kan, la ilaha illallah, dia hanya melibatkan apa? Lidah sahaja. Betul tak? Sebab tu kita nak mati ni, Nabi suruh kita talqin, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sebab orang dah nak mati ni, dia nak gerak-gerak badan ke, dia tak daya dah. Akhirnya yang tinggal hanya sebutan. Jadi bila la ilaha illallah, kalau kita belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf, dia hanya melibatkan lidah dan juga langit. La ilaha illallah. Sudah itu. Mudah.
Kan? Tak apalah, kita tak syarah bab tu dalam lah. Okey, kita pergi yang pada yang keduanya. La ilaha illa ana fattaqun. Allahu la ilaha illahu. Ini bukan dalil zikir hu lah. Ini bukan dalil dia hu ni. Kita pegang la ilaha illallah. Okey. Jadi selesai yang kelima iaitu mad ta'zim. Kita pergi mad yang terakhir yang namanya mad tabri'ah. Cuba sebut. Maksud tabri'ah ni pembersihan, penyucian, pembebasan. Sahih, itu sahaja. Pasal nak bagi tahu. Okey. Tak, kalau ikut itulah mad ta'zim, itulah mad jaiz. Dua-dua. Boleh. Okey. Jadi mad tabri'ah maksud dia mad pembersihan. Mad yang ada padanya perkataan la yang bererti tidak, yang berfungsi kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil la an-nafiyah lil jins, iaitu penafian bagi seluruh jenis. Menurut qiraat Hamzah dia dibaca 6 harakat. Kita qiraat Hafs an Asim. So kita tak baca 6 harakat, kita baca 2 harakat. So bila jadi 2 harakat dia jadi mad asli lah. Contoh, kita sebut was-sa'atu la raiba fiha. Musallamatul la syiyata fiha. Fala nasira lahum. Okey, kita tengok yang pertama tu dia kata dia pula Allah Azza wa Jalla berfirman was-sa'atu la raiba fiha, yang Allah nak cerita adapun hari kiamat la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya yang dia mesti jadi. Maksudnya menafikan. Kalau ada ke? Tak. Memang hari kiamat mesti akan ada dan pasti akan berlaku. So dekat la dekat sini dia adalah la an-nafiyah lil jins. So nak bagi tahu penafian bagi seluruh jenis. Sama jugalah yang terakhir tu fala nasira lahum, maka tidak akan pernah ada bantuan dan pembantu untuk mereka. So ahli-ahli maksiat, orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, yang dekat dunia ni banyak kroni, banyak followers, banyak kita panggil apa? Pendokong-pendokong, menjelang hari kiamat Allah kata la nasira lahum. Siapa pun dia, sehebat Firaun sekalipun, sekaya Haman ataupun Qarun, la nasira lahum. Tak ada seorang pun yang dapat bantu mereka. Nampak? So yang ni dipanggil mad apa tadi? Tabri'ah. Mad pembersihan. Okey. Bacalah 2 ayat yang berikut. Surah Ali Imran ayat 154 dan surah Al-Fatah ayat 29. Kemudian keluarkan segala hukum-hukum bacaan yang terdapat dalamnya. Ni dah kira test lah ni. Ni dah test lah ni. Ujian. Ada dalam buku tu ada? Patah balik? Yang tu, yang panjang tu. Ada? Okey. Saya bagi 10 minit lah. Bawa keluar semua hukum yang ada dekat ayat 154 surah Ali Imran ni. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanah. Senang je kot. Mim bersabdu wajibul gunnah, itu aja. Anzala nun mati bertemu zai ikhfa haqiqi. Macam tu aja. Boleh. Kalau boleh tanda lah, boleh tulis lah. Ada dalam buku. Yang tu 154 ni je. 10 minit. Nanti saya tanya seorang-seorang, ikut ayat je lah. Ataupun perkataan, contoh wa ta'ifah, silakan jawab bang. Mat apa? Mat wa ta'ifatun. Iti wa ta'ifah. Mat apa? Mat wajib. Kenapa mat wajib? Itu soalan kedua pula. Pasal alamatul mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Tak apalah, test lah, kita buat 10 minit je. Kena ada usaha sikit. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Boleh patah balik belakang, tengok hukum hakam, buka je, tak jadi masalah pun. Cek. Silakan. Mulut rapat ke mulut tak rapat? Iqlab maksud apa? Okey, pendek je. Iqlab itu menukarkan. Nak tukarkan apa kepada apa? Tanwin. Kata laju sangat tadi kan. Kita bagi soalan-soalan lain. Menukarkan nun menjadi menjadi ba. Tak. Menukarkan nun menjadi mim. Sebab tu kita baca mim ba'di. Sebab tu atas nun dia letak huruf mim. Betul? Tu kira dah selamat lah tu. Cari yang senang dulu. Okey, at least seorang dapat 4 lah. 3 ataupun 4 80, cari lagi 3 kot. Dapat 3 ataupun 4. Hukum sahaja cari. Kalau jumpa izhar lah. Kalau jumpa idgham lah. Senang insya-Allah. Ada lagi 8 minit insya-Allah. Syarul boleh jumpa tak? Cek daripada atas. Summa. Apa ada kat situ? Ada mim bersabdu. Kalau mim bersabdu, wajibul gunnah, wajib kena dengung. Macam tu je. Bukan kita nak ya sangat. Dapat nampak dia punya kenapa aku kena dengung, atas nama apa. Sudahlah. Okey, siapa dah jumpa 4 boleh bagi tahu kat Ana. Kalau nak tanya seorang-seorang jadi lambat pula. Sampai dah dapat 4 bagi tahu. Silakan. Okey. Wajibul gunnah. Apa bertemu apa? Zai. Ba'dil ghammi. Okey. Mengarut. Alif lam qamariyah. Taifah. Mak wajib apa? Muttasil. Kalau mat wajib mesti muttasil. Kalau mat jaiz mesti munfasil. Pasal kenapa muttasil? Pasal hamzah alamatul mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. So dia terikat. Muttasil. Munfasil bercerai. La ilaha. La satu perkataan, ilaha satu perkataan. Tapi taifah, kalau bun baca ta saja saya tak faham. Semua tak faham. Tapi bila bun sebut taifah, satu kumpulan kita nampak. Lihat. Syahir, jumpa kot. Tiba-tiba malam ni ada test pula kan. Kebetulan muka surat ni je. Bukan test pun, kita nak uji. Pam. Hasri, jumpa. Silakan, nombor 1. Boleh. Abang nak silakan. Okey. Abang kena habiskan. Wa ta'ifah. Jangan wa ta saja, tak difahami. Okey. Mad wajib. Berapa harakat? 4 atau 5. Mat wajib mesti 4 atau 5 ketika bersambung. Ketika depa nak berhenti, baru 6.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Kalau berhenti. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Berhenti 6, kalau sambung 4 atau 5. So, mat yang kita sebut ta'ifah tadi, dia duduk kat tengah kalimah. Macam mana nak berhenti? Jadi dia mesti 4 atau 5. Nampak? Jelas ke tak jelas? Betul? Okey. Ta tu sama ada 4 atau 5. Yang kita dah pernah bahas dahulu, mat wajib dengan mat jaiz ni, time depa nak bersambung sama, 4 atau 5. Tapi time depa nak berhenti, mat jaiz 2, mat wajib 6. Okey, silakan yang nombor 2. Tungqad. Ikhfa hakiki. Cara baca dia macam mana? Tung tiu. Bagus. Berapa harakat? Okey, jadi 2 minima, 3 selamat. Dia macam tu saya punya bahasa lah. Kalau 2 tu cukup-cukup makan minima lah. Tapi kalau 3 insya-Allah selamat. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum. Okey, sambung nombor 3. Baca betul-betul, baca betul-betul. Betul. Apa tu? Wajibul gunnah pada huruf mim yang. Okey, itu jawapan dia. Yang nombor 4, takhir. Kenapa dia jadi ikhfa syafawi? Mim mati bertemu. Kenapa abang panggil dia ikhfa syafawi, kan? Sebab Ahmad Hum tu. Okey, maksudnya dengar. Dia ada ikhfa syafawi, yang ini bukan ikhfa syafawi. Yang ni nama dia izhar syafawi. Sebab apa nama dia izhar syafawi? Pasal izhar tu maksud dia jelas. Bila jelas, abang tak baca ahammatuhum anfusuhum. Abang tak baca macam tu. So, ahammatuhum anfusuhum. Nampak tak? Nampak tak? Dia tak dia tak macam tu. So dia jadi izhar syafawi. Maksud dia ikhfa syafawi ni mim mati bertemu ba. Itu sahaja. Kalau mim mati bertemu selain daripada mim ataupun ba, nama dia izhar syafawi. So dekat sini mim mati bertemu hamzah. So dia jadi izhar syafawi. Nampak tak? Saya nak kena conteng-conteng kat depan bagi nampak sikit. Okey. Boleh nampak lah kot, mudah-mudahan. Itu dah dia. Okey. Tadi kita sebut apa tadi? Ahammatuhum anfusuhum. Okey. Ahammatuhum, atas mimnya ada apa ni? Tanda mati. Kemudian dia bertemu dengan hamzah. Jadi bila mim mati bertemu dengan hamzah, automatik nama dia izhar. Izhar maksud dia jelas. Syafawi maksud Syafawi Rasid. Syafawi maksud bibir. So bibir tu dia buat kerja sambil jelas. Dia tak perlu kepada dengung. Boleh tak? Nampak Syams? Dia ada beza kalau mim mati bertemu dengan ba, dia ada beza mim mati bertemu dengan mim. Kita bagi contoh lah, bagi nampak. Bi asma'ihim, kan? Kalau muka 6 tu, muka surat Allah Muhammad. Ba'ahum, ba'ahum. Nampak tulisan ni? Ba'ahum bi asma'ihim. Ni saya conteng je ni. Okey. Jadi kita nampak kat sini ada hamzah, ada nun, ba, ha, mim. Okey.
nun mati bertemu ba tadi yang Abu Talha kata ikhfa, atas nun ni ada mim. Sebab tu dia minta kita gantikan nun menjadi mim. Tutup mulut tapi tak tekan. Iqlab tutup mulut tapi tak tekan. Bukan salah. Letak aja. Ba'ahum kita boleh nampak atas mim ni tak ada sukun. Sebab apa? Sebab lepas mim ni ada huruf ba. Jadi apa nak kena buat? Sebiji macam iqlab tadi, cuma letak tapi tak tekan. Ba'ahum bi asma'ihim. Kena dengung ke tak kena dengung? Ba'ahum bi. Dengung ke tak dengung? Dengung. So nama dia apa dekat sini? Ikhfa syafawi. Yang ni ikhfa sembunyi. Ikhfa maksud dia sembunyi. Contoh jelas. Apa yang jelas? Tadi kita kata yang jelas adalah ni. Ahammat hum itu jelas. Kalau kita buat dengung ahammat hum betul ke salah baca macam tu? Salah lah. Pasal apa kita kata salah? Paling mudah atas mim ada tanda mati, tanda sukun. So nama dia automatik jadi izhar syafawi. Syaf boleh tangkap tak? Boleh kot, pelan-pelan. So paling mudah simpan dalam kepala kita, apa-apa ayat dekat dalam Al-Quran, kalau kita jumpa nun, kalau kita jumpa mim, atas ada tanda sukun, insya-Allah sampai kiamat jelas. Izhar. So dia akan bunyi an'amta, dia tak akan bunyi siratal ladzina an'amta, dia tak akan bunyi macam tu. Kita kata kenapa kena baca jelas? Pasal atas nun ada tanda mati ataupun tanda sukun. Itu paling mudah. Oh, nampak? Tahan. Sama juga kalau mim atas dah ada tanda sukun pun kita kena baca je. Bukalah surah Alam Nashrah, kita akan jumpa Alam Nashrah. Dia ada alam atas mim ni mesti ada tanda sukun. Takkan boleh kita baca Alam Nashrah laka sadrak. Takkan boleh. Sebab alasan dia apa? Atas mim ada tanda sukun. Dan selepas mim ni huruf nun. Dia bukan mim, dia bukan ba. Jadi nama dia adalah izhar syafawi. Boleh tangkap tak? Ni tu saya kata tu, tajwid dengan matematik ni adik-beradik. Kalau tak hafal dia punya formula, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya-Allah. Okey, selesai kot. Nombor. Silakan. Bismillah. Ikhfa apa tu? Haqiqi. Okey, betul. Baca berapa harakat? 2 atau 3, silakan. Nombor 2. Sebab apa? Silakan, bagus. Nun syiddah. Wajibul gunnah berapa harakat? 2 atau 3 harakat. Boleh jadi ma'rif sukun berapa harakat kalau nak berhenti? Bagus, barakallahu fikum. Syukran. Silakan. Okey. Laukana? Silakan, bagus. Maklin maksud apa? Mak lembut, silakan. Nombor 2. Tak jumpa lagi? Okey. Syahir, fadal. Apa macam mana? Terpulang. Lebih baik berlain dengan orang lah. Qalqalah.
Okey, qalqalah tu qalqalah apa? Tak. Sughra ke kubra? Sughra ke kubra? Sughra kecil, kubra besar. Sughra. Okey, lagi. Bila dia akan jadi kubra? Ataupun kita berhenti kat dia. Ataupun kita berhenti dekat qad tu. Automatik dia akan jadi kubra. Okey, settle. Nombor 3. Okey, takhir. Okey. Nun bertemu dengan fa, macam mana gigi nak buat kerja? Gigi atas duduk dekat atas bibir, bawah. So kita punya bacaan anfusuhum. Okey, barakallahu fiik. Wan, fadal. Wan, sikit lagi. Yaqulu, mak asli bagus. 1. Minal amr. Qamariyah. Qamariyah maksud dia apa? Bulan. Kalau syamsiah, matahari. Bagus. 3. Syai'. Okey, apa tu? Wajibul gunnah. Syai'um ma maksudnya tanwin bertemu mim. Dia jadi idgham ma'al gunnah. Okey, nombor 4. Okey, kuntum apa tu? Fa hakiki, barakallahu fiik. Bagus. Eti jumpa kot. Lagi satu je. Bidzatis sudur. Apa tu? Ma'arid li sukun. Berapa harakat nak berhenti kat dia? Cuba lagi. 2, 4, 6. Bila nak berhenti 2? Bila nak berhenti 4? Bila nak berhenti 6? 2 kalau sambung. Kalau sambung dia jadi mak asli. Jawapan dia ikut kadar ketenangan bacaan masing-masing. Kalau kita baca laju, kita berhenti 2. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tenang. Maliki yaumiddin. Kalau kita baca laju 2, sederhana 4. Kalau kita baca tenang, berhentilah 6. Itulah mad arid lis sukun. Barakallahu fiik. Syam, silakan. Tak ingat. Cuba satu pun tak apa. Okay, kita bagi Hasri dulu. Bagi Syam mikir sikit. Profes. Okey, silakan. Okey, jumpa yang mana? Sudurikum. Dekat situ ada apa? Matlin? Mat dah betul lah. Ada mat apa kat situ? Qulubikum. Tak ada. Ni anak suka. Cuba je. Ada tak? Banyak kan? Ada 5 baris kot. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa contoh-contoh hukum-hukum tajwid kat dalam ni? Sudurikum. Ada apa kat situ? Kenapa kita baca du tu 2 harakat? Pasal ada mad
Mat asli. Itu jawapan dia. Sebab tu kita baca 2 harakat. Okey, berbalik kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Hasri kita. Mad lin. Macam mana nak kenal mad lin? Cuma ada berapa huruf? Waw dengan ya. Macam mana kita nak tahu mad lin tu ataupun ya dengan waw tu adalah mad lin? Kalau depa ni bertanda sukun sebelum dia berbaris atas. Tadi bila Syekh Hasri kata sudu, dal itu mati dhammah. Tak baris atas, maka dia tak jadilah mad lin. Contoh paling mudah macam kita sebutlah liila fiqu Raish. Itu mad lin lah. Ada ya, tanda sukun atas sebelum dia huruf ra berbaris Qurai. Itu mad lin lah. Tadi kat dalam ni pun tadi siapa sebut? Syekh Syahrul kita kata lau. Lau itu mad lin sebab waw tu mati sebelum dia lam berbaris Okey. Mana nak cuba? Silakan, mana-mana sahaja. Mana-mana sahaja. Daripada baris pertama sampai baris kelima. Okey, ghairal haq. Okey, haq tu apa? Mad asli. Ghairal haq tu. Kat mana mad aslinya? Tak apa. Bagus. Yang ni kita suka. Bila kita tanya dan kita tak ingat dan kita tak tahu, Imam Malik kata, la adri nisful ilm. Bila kau sebut, aku tak tahu. Kau dah dapat separuh ilmu dah. Tinggal nak dapat penjelasan separuh lagi je. Jadi dekat ghairal haq, kalau kita tengok dekat sini, ya ni mati sebelum dia baris Jadi kita kata itulah mad lin. So bacaan dia kena lembut, ghai. Kemudian kalau kita waqaf dekat sini, ghairal haqqi, so dia akan jadi qalqala. Qalqala. Sol qalqalah ni maksud dia melantun. So kita tak naklah bahas ni qalqalah sughra ke kubra ke akbar ke. Tapi kalau kita berhenti ghairal haqq, so dia kena tekan lebih lah. Dia jadi kubra ataupun sebahagian sebut akbar. Pasal dah lah duduk kat hujung. Lepas tu ada sabdu. Dia ada beza. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Pasal apa? Pasal apa? Pasal ba tu ada sab. Tapi kita pergi ayat berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Laju. Kasab. Dia bukan kasab. Nampak tak? Ada beza tak? Kenapa yang pertama wa tabb? Yang kenapa yang kedua kasab? Ini isu dia pasal dia duduk kat hujung. Lepas tu dia ada sabdu. Tapi kalau dia tak ada sabdu, macam qul huwallahu ahad. So kita tak boleh ahad. Allahus samad. Tak boleh macam tu. Pasal dia tak ada sabdu. Okey, selesai. Siapa tadi? Syam, silakan. Fi anfusihim. Fi Mad jaiz. Berapa harakat? 4 atau 5 kalau bersambung. Kalau berhenti dekat fi tu 2. Nampak? So benda-benda ni yang buat kita menggerakkan minda. Kalau ada lagi, nak cuba lagi. Abang nak cuba lagi bang. Silakan. Tadi yang pusat tadi yang tabbat dia ada tu kan. Dia belakang ni ada ba tanwin kan. Dia tabbat dia ada billah. Betul? Dia memang kena ada be. Pasal huruf qalqalah ada berapa? 5. Kotor baju den. Qaf ta ba jim dal. Jadi ba yang ada dekat dalam ayat pertama tabbat siada abi lahabi wa tabb tu dah lah dia duduk kat hujung. Lepas tu dia ada sabdu pula. Betul tak? Jadi once kita nak berhenti, tak boleh berhenti melantun macam tu. Dia tak sama macam ayat nombor 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mati dengan ba juga. Betul? Tapi tak ada sabdu. Jadi yang nombor 1 tu kita kena berhenti dia macam lambat sikit. Wa tabb.
Wa tab. Dia lambat sikit. Boleh? Tak ada lagi? Tak ada lah. Tadi siapa tak habis lagi? Asri, satu lagi. Satu lagi. Malam ni tak baca Quran kita ni. Test kan? Exam. Apa? Nak cuti? Silakan. Okey. Bar. Dia tak boleh bar. Sebab tu kita dah jalan dulu atas satu tajuk nama dia Ahkamur Ra wa Ahkamul Lam. Dia ada perbincangan berkenaan dengan hukum khas berkenaan Ra, hukum khas berkenaan dengan Lam. Jadi bila Ra duduk dekat hujung kalimah, kita kena cek sebelum dia baris apa. Kalau sebelum dia huruf tu berbaris atas ataupun depan, confirm kena terbaik. Tapi yang terbaik adalah Ra, bukan Ba. So dia bukan Allahu Akbar. Dia adalah Bar. Allahu Akbar. Bar. Yang tebal Ra. Kalau nipis macam mana itu? Bukan bir. Mana ada sebab Allahu Akbar. Bar. Nampak? Itu jadi kita panggil apa? Tafkhim. Satu lagi takhfif. Nipih. Tarqiq. Tarqiq. So kalau tarqiq kita baca Allahu Akbar. Tak betul. Okey, sekarang kita nampakkan contoh. Bagus juga soalan ni. Saya conteng balik lagi sikit. Lama. Ni lah dia. Allah. Okey, sikit je. Ya. Okey, bismillah. Okey, kita biasa baca buka surat 3. Bismillah. Mana dia pergi? Selalu kita bawa contoh berkenaan dengan muka surat 3 ayat atas sekali kan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nampak ni? A'anzartahum. Ra ni sekarang cerita dia mati. Sebelum dia baris atas. Jadi sekarang ni Ra ni nak kena baca nipis ke tebal? Tebal. Pasal kita dah bagi tahu kalau huruf sebelum dia berbaris atas ataupun depan, maka kita kena baca a'anzar. Yang tebal adalah bukan zal. So jangan baca a'anzar. Tak betul. Nanti jadi huruf za pula. Padahal dekat sini huruf zal. Ni zal ni. Nombor 2 pula. Lam tunzir. Nampak tak? Sekarang ni ra juga ni. Mati juga. Tapi zal sebelum dia ni berbaris bawah. Jadi tak boleh kita baca macam kita baca yang nombor 1 ni. Nombor 2 ni tak boleh baca macam nombor 1 ni. Lam tunzirhum. Zir tu terbaik. So salah, kita kena baca tunzirhum la yu'minun. Nampak? So samalah. Once kita angkat takbir, Allahu Akbar. Dia bukan bor, dia bukan bar. Akbar. Bar. Okey. Ada soalan lain? Sebutan bar tu boleh dipanjangkan ke? Kan ada kadang-kadang orang sebut Allahu Akbar. Tak jadilah. Tak boleh. Sepatutnya kita harap yelah. Tapi saya kira lah, kalau ada orang sebut Allahu Akbar, contohan, dia tak ada niat nak tukar maksud pun. Dia tak ada niat pun. Tapi kita kata cara sebut tu tak tepat dan tak betul lah. Dan kalau kita tengok dia asyik berulang-ulang sebutan macam tu, wajib untuk kita betulkan. Tapi kalau yelah, dia sesekali, dia pun tak sedar yang dia buat perangai macam tu, kan? Boleh jadi setahun 2 kali je dia buat macam tu. So kita pun yelah, dia bukan atas kapasiti, memang dia nak baca macam tu. Boleh tak? Jadi orang macam tu uzur.
kita pun ada buat salah juga. Yang kita sendiri pun tak perasan. Okey, tapi kalau kita dengar asal duduk minum sama je, Allah Akbar. Allah Akbar. Tak boleh lah kita kata cara sebut yang sebetulnya Allahu Akbar. Okey, selesai dah kot. Pukul 9 dah. Ada soalan lain? Sarul? Oh, Alhamdulillah, tanya soalan tak ada soalan kan? Sama macam jemaah dekat Ampang satu tu kan. Ada soalan? Semua ustaz cakap semua dah jelas. Cik, dah hal nak balik awal kan? Semua kira nak dah jelas. Okey, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu bacaan kata-kata huruf rahsia di permulaan surah. Nah, muka 80 saya apa tu? Ramadan. Oh, kita nak masuk Ramadan dah Tapi Ramadan tak tahulah macam mana kita. Nanti kita setting balik. Kalau dulu kita berubah kan. Kita tengok baca Quran dengan tadabbur waktu Ramadan nanti dulu. Atau dulu tajwid saja. Dulu tadabbur saja, kita baca ramai-ramai, lepas tu kita ambil isi dia. Boleh kot macam tu. Tengoklah. Okey, yang baik pastilah datang pada Allah Azza wa Jalla, yang lemah datang daripada diri saya. Terima kasih datang. Wallahi yang menggerakkan hati kita Allah Azza wa Jalla, dan kepada dialah kita minta bantuan dan inayah. Bukan setakat hari ini sahaja kita ni nak dapatkan ilmu pembacaan Al-Quranul Karim. Sebab demi Allah dan Rasul, kalau kita selalu berdamping dengan Quran, yang kita akan dapat adalah sebuah ketenangan, dan yang paling utama, kenikmatan dan rezeki yang kita memang tak sangka-sangka. Berjalanlah di atas jalan Al-Quran saban hari. Jalan-jalan, jangan biarkan hari kita tak ada langsung pembacaan Al-Quran. Kalau KPI Sayyidina Uthman ibn Affan satu hari 80 ayat, KPI Nabi satu hari 20 muka surat. Maksudnya hampir-hampir 80 ayat menyerupai 20 muka. Satu juzuk. Kita jalanlah atas jalan tu. Kalau tak mampu, setengah juzuk. Kalau tak mampu, suku juzuk, 5 muka surat. Kalau kata tak mampu juga, satu muka, setengah muka, dan jangan langsung tak bacalah. Kan? Yang paling utama sekali, baca dan tadabbur. Baca dan tadabbur. Ambil pengertian dan cuba untuk beramal dengannya. Baik, saya kira setakat itu sahaja peringatan untuk diri saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wasahbihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.